Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Kepada warisan, jangan bersedih, jangan berduka. Presiden Parti Warisan Sabah Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal berkata beliau tidak nampak bagaimana UMNO dan Bersatu akan berhadapan satu sama lain dalam satu pasukan setelah membentuk kerajaan baharu Perikatan Nasional 2.0. Syafiee Apdal berkata kerajaan telah menggunakan berbilion dana tetapi tidak nampak kesan positifnya. Ekonomi Malaysia semakin teruk. Pengangguran semakin meningkat, bilangan yang mati kerana COVID-19 semakin bertambah. Banyak dana yang dikeluarkan untuk apa? Tiada keterusan. Takkan kita nak berdiam diri sahaja? Beliau berkata demikian dalam forum yang bertajuk Where Does Malaysia Go From Here oleh The Oxford and Cambridge Alumni Network Malaysia. Menurut beliau, keadaan yang parah ini bermula apabila mereka merampas kuasa menerusi langkah syaratan. Kerajaan Perikatan Nasional gagal. Kerajaan bukan hanya kehilangan kepercayaan ahli parlimen, tetapi kepercayaan rakyat, ujarnya. Justru, beliau melihat kerajaan Perikatan Nasional perlu ditukar kerana kegagalan mereka. Menurut beliau, kerajaan Perikatan Nasional tidak fokus dalam menangani pandemik COVID-19. Mereka bekerja in silos atau bersendirian. Beliau mengulangi beberapa kenyataan sebelum ini bahawa rejim Perikatan Nasional tidak perlu diberikan peluang lagi kerana terbukti gagal menyelesaikan masalah kesihatan rakyat, sosial dan ekonomi negara ketika ini. Malah katanya pelbagai dasar dan tindakan yang digunakan kerajaan Perikatan Nasional dengan peruntukan dana yang tinggi juga gagal. Namun menurut beliau, jangkitan COVID-19 kekal amat tinggi melebihi 5 angka setiap hari. Beliau mengambil contoh pendaftaran vaksin COVID-19 menerusi MySejahtera. Katanya, bukan hanya orang tua tidak tahu menggunakan aplikasi tersebut. Dalam telefon bimbit, yang tahu pun tidak dapat jaringan internet khususnya di kawasan pedalaman. Dalam pada itu, beliau ternyata amat kecewa dengan sikap perkauman ahli politik Malaysia. Ia amat berbeza dengan amalan di negara maju seperti Amerika Syarikat dan United Kingdom. Barack Obama, seorang rakyat yang berkulit hitam, berjaya menjadi Presiden ke-44 negara kuasa besar itu pada tahun 2009 hingga 2017. Sadiq Khan, seorang lelaki Pakistan beragama Islam, berjaya menjadi Datuk Bandar London sejak tahun 2006. Beliau menegaskan tidak akan meninggalkan rakan-rakannya dalam Pakatan Harapan, iaitu Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng demi mendapat habuan. Katanya politik nilai itu perlu diutamakan. Ia harus dimulakan dalam usia yang muda, misalnya ketika masih berada di alam persekolahan. Menyentuh mengenai tawaran jawatan yang pernah diterimanya sebagai Timbalan Perdana Menteri, beliau berkata, lupakan saja. Ahli politik yang lama wajar memberi teladan yang baik kepada orang muda, kata Syafiee. Sebab itu beliau menolak tawaran jawatan yang diberi, lalu menyebabkan beliau kekal sebagai pembangkang. Jom Channel bersetuju dengan saranan beliau bahawa kita harus maju ke hadapan, membuang nilai lama yang buruk, khususnya sikap asabiah yang kini begitu kuat dipromosi oleh pemimpin yang memakai gelaran ustaz di hadapan nama mereka. Ini amat memalukan Islam, kerana Islam tidak mengajar demikian. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 8, terjemahannya yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Ayat ini seharusnya menyedarkan kita bahawa tiada apa yang harus ditakutkan terhadap bangsa lain, kerana pasti Allah Subhanahu Wa Taala memberi jaminan akan memberi keberkatan kepada mereka yang bersikap adil dan takwa. Semoga keadilan akan tertegak di negara kita yang tercinta ini.